Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Cikgu Izwandi dan juga rakan-rakan saya. Kami daripada Kepala 1 ingin membentangkan tentang sumbangan tamadun Islam dari segi perubatan. Nama saya Kusfastan Nafisha bernombor Matric 01355703 akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan dan menceritakan serba sedikit tentang sejarah penyebaran ilmu perubatan pada zaman tamadun Islam. Okey, pertama sekali sebelum kita mendalami tentang sejarah ilmu perubatan dalam tamadun Islam, saya ingin berkongsi sedikit apakah itu ilmu dalam Islam. Jadi ilmu ialah sebagai satu fakta yang boleh dirujuk, diuji kaji dan dikesan oleh panca indera. Dari segi linguistik pula, perkataan ilm berasal dari kata akar iaitu ain lam mim yang diambil daripada perkataan alamah iaitu tanda, penunjuk atau petunjuk di mana melaluinya kita akan dapat mengetahui atau mengenali sesuatu. Daripada Ibn Khaldun, beliau telah membahagikan ilmu kepada dua jenis. Ilmu yang pertama iaitu ilmu nakliah, ilmu yang memberi pengetahuan tentang akidah dan juga berkaitan syarak iaitu ilmu agama, ilmu tasawuf, ilmu al-lughah, ilmu al-nahwu, ilmu adab, ilmu tafsir dan lain-lain. Bagaimana pula yang kedua ialah ilmu akliyah berdasarkan pemikiran sendiri yang bersifat alamiah. Ilmu intelek ini tidak terbatas kepada penganut Islam sahaja, orang bukan Islam juga boleh mempelajarinya seperti ilmu logik, ilmu fizik, ilmu alam, dan ilmu metafizik seperti ilmu kira-kira, astronomi termasuk juga dalam ilmu perubatan. Jadi pada zaman kegemilangan tamadun Islam, terdapat dua peringkat perkembangan ilmu perubatan. Peringkat pertama iaitu peringkat penterjemahan, bila pakar-pakar penterjemah menterjemahkan kitab-kitab dari bahasa lain kepada bahasa Arab. Dan pada peringkat kedua pula ialah zaman kelahiran tokoh-tokoh hebat dalam bidang perubatan seperti Ibn Sina dan juga Ar-Razi. Asal usul ilmu perubatan pula. Ilmu perubatan muncul selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan seterusnya berkembang sepanjang abad. Kategori perubatan juga dikenali sebagai perubatan Arab. Perubatan ini sebenarnya berkembang di bawah naungan ketamadunan Islam dan merupakan bahagian penting dalam sejarah tamadun Islam pada zaman kegemilangan ke-8 hingga ke-11 Masihi. Sebenarnya orang Arab tidak mempunyai bidang perubatan yang sendiri, tetapi apabila disatukan dengan kerajaan Islam, mereka menjadi kuat hingga ke tebing sungai Indus, hingga ke pergulungan Kaukasus ke seluruh Afrika Utara dan juga sepanjang selatan. Baghdad juga telah menjadi pusat pengajian yang cemerlang dan pada tahun 765 Masihi, Khalifah Harun al-Rashid mula menubuh dan mengembangkan pusat pengajian di Baghdad. Dan doktor-doktor, pakar-pakar, pemuja bintang, ahli falak dan juga matematik, historian dan sabain diterima dan ditoleransi oleh Islam dan mereka menerjemahkan buku-buku teks perubatan terutamanya karya Galet. Jadi pada zaman Rasulullah pula, pada zaman sahabat Rasulullah, terdapat dua kisah yang membuktikan bahawa telah wujudnya ilmu perubatan. Iaitu kisah pertama, kisah sahabat Rasulullah Afranjah. Beliau telah cedera di dalam satu peperangan yang menyebabkan beliau hilang hidungnya. Dan beliau memerlukan hidung palsu untuk menggantikan hidungnya yang telah hilang itu. Dan akhirnya dia dapat hidung palsu yang dibuat daripada besi perak. Tetapi setelah beberapa lama menggunakan hidung palsu yang dibuat daripada besi perak itu, hidungnya mengeluarkan bau yang busuk dan Rasulullah SAW menyarankan agar beliau menukar kepada hidung palsu yang diperbuat daripada emas. Kisah kedua pula ialah diriwayatkan bahawa Urwah Ibnu Al-Zubair, beliau ditimpa satu penyakit yang menyebabkan kakinya bengkak di bahagian kakinya. Penyakit ini mula muncul ketika beliau ingin ke Damsyik untuk berjumpa Khalifah Al-Walid. Khalifah Al-Walid pula mengumpulkan pakar-pakar perubatan yang hebat untuk merawat Urwah apabila mengetahui tentang penyakit Urwah, dan pakar-pakar perubatan telah bersepakat untuk memotong kaki Urwah kerana dikhawatiri penyakit itu akan merebak kepada anggota lain. Jadi mereka memberi rekomendasi kepada Urwah untuk mengambil satu ubat yang menghilangkan kesedaran akal sepanjang proses kakinya dipotong, tetapi Urwah menolak akan saranan itu kerana dia ingin proses pemotongan kakinya dilakukan ketika beliau solat, dan dengan kebesaran Allah SWT beliau tidak merasakan sakit sepanjang proses pemotongan kakinya. Jadi daripada dua kisah ini jelaslah bahawa ilmu perubatan telah berwujud pada zaman sahabat Rasulullah dan juga Bani Umayyah seperti yang diperjelaskan dengan kisah Afranjah. Penggunaan alat gantian palsu telah pun wujud pada zaman Rasulullah SAW dan juga pembedahan terhadap anggota badan telah pun muncul sejak pada zaman Bani Umayyah. Ia juga menunjukkan bahawa penggunaan web use telah pun ada pada waktu tersebut. Dan pada zaman kerajaan Abbasiyah iaitu zaman kegemilangan tamadun Islam pada tahun 750 hingga 1258 Masihi, dua buah pusat pengajian tinggi dan dalam bidang perubatan, pertamanya di Jundi Shapur di Parsi dan keduanya ialah di Haran, Syria. Ilmu perubatan orang Islam merupakan kesinambungan ilmu perubatan dari Parsi, Yunani, India, Mesir dan orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Jadi pada zaman inilah terlahirnya banyak tokoh-tokoh yang hebat, dan
untuk menjelaskan tentang tokoh-tokoh tersebut, saya beri peluang kepada rakan-rakan saya untuk menjelaskannya. Ini saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera cikgu, saya Nur Farzana dengan bernombor matriks 01356998 yang akan membentangkan sumbangan Islam dalam perubatan. Sebagaimana kita tahu, Khairul Khultib adalah sumbangan yang tertinggi atau sumbangan yang teragung daripada Ibnu Sina, iaitu tokoh Islam kita. Bahawasanya Khairul Khultib iaitu peraturan perubatan ini merupakan karya beliau yang dianggap sebagai ensiklopedia yang lengkap dalam bidang perubatan. Dan buku ini mengandungi 14 jilid dan menerangkan 760 jenis ubat serta jenis penyakit yang melibatkan anggota badan manusia. Selain itu, buku ini juga membincangkan penyakit saraf yang menjadi punca manusia menjadi lumpuh dan buku-buku tersebut masih digunakan sehingga hari ini sebagai rujukan kepada pelajar dan jurusan perubatan dan kesihatan. Buku ini menjadi rujukan utama di universiti-universiti Eropah hingga ke tahun 1500 Masih dan telah dicetak dengan banyak sekali, sebanyak 16 kali. Selain itu juga, Ibnu Sina yang seorang tokoh agama atau tokoh Islam yang merupakan tokoh yang sangat terkenal dalam bidang perubatan. Dan semasa beliau berumur 10 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran dan sudah menguasai banyak ilmu agamawan. Dan beliau juga mempelajari ilmu perubatan semasa berumur 16 tahun dan mula mengubati pesakit semasa 17 tahun apabila berjaya mengubati pesakit Perdana Menteri Kerajaan Saman. Pada umur beliau 18 tahun, beliau berjaya menguasai pelbagai ilmu nakli iaitu agama dan melakukan penyelidikan serta menghasilkan 1016 buah karya terutama dalam bidang perubatan. Beliau juga seorang agamawan yang telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam bidang kedokteran dengan mendapat pengiktirafan daripada orang-orang barat yang mengenali sebagai Avicenna. Dan sumbangan dalam bidang perubatan masih dipakai sehingga hari ini. Sumbangan yang kita tahu ialah Kanun Khultib yang sudah saya cakapkan tadi dan seterusnya dengan sumbangan diagnosis dan peredaran darah. Ibnu Sina iaitu tokoh agamawan yang juga mengembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung. Boleh dapat mengenal pasti ketidakseimbangan hormon dengan cara ini. Banyak doktor dari India dan Pakistan dan juga China mempunyai kepakaran mendiagnosis denyutan jantung dan masih menggunakan kaedah tersebut pada hari ini. Dan beliau juga ialah doktor pertama yang mengenal pasti penyakit paru-paru sebagai penyakit yang boleh berjangkit. Selain itu, beliau dapat mengenal pasti tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesannya. Dan Ibnu Sina juga terkenal kerana penemuan tentang sistem peredaran darah manusia dan beliau diakui ahli perubatan barat sebagai orang pertama yang menemui sistem tersebut dan merupakan doktor pertama yang merawat penyakit serius seperti radang selaput otak dan barang usus dan sebagainya masih digunakan sehingga hari ini sebagai rujukan. Dan beliau telah banyak mengumpulkan teori bahawa kaum wanita lebih banyak diserang barah berbanding kaum lelaki dan sehingga kini juga digunakan dalam setiap pendidikan. Akhir sekali, teori anatomi dan fisiologi. Beberapa sumbangan daripada Ibnu Sina, tokoh Islam kepada bidang perubatan. Jadi untuk teori anatomi dan fisiologi, Ibnu Sina, beliau merupakan individu terawal yang menemukan teori-teori anatomi dan fisiologi, iaitu teori-teori ini yang dapat di dalam buku beliau menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos, iaitu dunia kecil terhadap alam semesta sebagai makrokosmos. Dan sebagaimana masih digunakan kepada pelajar kesihatan dan perubatan untuk mengkaji balik tentang tubuh badan manusia. Kesimpulannya, kepakaran Ibnu Sina, iaitu tokoh agamawan dalam bidang perubatan menyebabkan beliau menerima gelaran bapa kedoktoran dan juga dapat mengangkat lagi nama agama Islam di mata pesada dunia yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat tinggi. Pengalaman ahli perubatan ini dapat serta pengalaman sendiri di dalam karya-karya yang dihasilkan juga telah tulis dan masih dipakai guna sehingga hari ini. Terusnya saya akan pas dari kawan saya. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan bercakap tentang Abu Bakar Ar-Razi dan sumbangan beliau di dalam bidang perubatan. Okay, sumbangan beliau yang pertama di dalam bidang perubatan ialah beliau menekankan kaitan antara makanan dan juga kesihatan. Okay, beliau mengatakan bahawa makanan mempengaruhi kesihatan di dalam faktor psikologi. Seperti apa yang kita tahu, makanan juga boleh mempengaruhi faktor kebesaran di dalam seseorang. Sama ada seseorang itu makan makanan yang cukup zat, cukup khasiat, boleh mempengaruhi kebesaran di dalam keadaan yang baik, bukan di dalam keadaan yang terbatut. Dan kedua, makanan juga boleh mengurangkan kadar obesiti. Ini bermakna seseorang yang makan makanan di dalam kadar yang mencukupi dan tidak melebihi had dan makanan yang cukup zat dan khasiatnya, seseorang itu boleh maintain dia punya berat dia dan tidak melebihi berat obesiti. Okay, dan yang ketiga pula, kita juga tahu bahawa makanan adalah penting di dalam seseorang untuk membekalkan tenaga yang mencukupi di dalam kehidupan seharian. Seseorang yang tidak makan makanan yang cukup boleh membuatkan dia berasa letih dan lesu dan tidak berupaya untuk melakukan aktiviti seharian lah. Sumbangan beliau yang kedua pula di dalam bidang perubatan ialah beliau membuat kajian mengenai penyakit batu karang. Seperti apa yang kita tahu, penyakit batu karang adalah perkara yang normal di dalam masyarakat zaman sekarang, tidak kira umur ataupun bangsa. Kadang-kadang umur yang muda pun sudah boleh dapat penyakit batu karang kerana daripada kita punya diet dan cara kehidupan seharian lah. So jadinya Abu Bakar Ar-Razi mendapati prosedur yang dipanggil litoliti ataupun litotripsi yang menggunakan gelombang untuk menghancurkan batu karang dan memudahkan batu karang tersebut dikeluarkan melalui saluran kecil kerana ia sudah dipecahkan kepada sepihan-sepihan yang lebih kecil. Dan sumbangan ketiga beliau di dalam bidang perubatan ialah beliau membincangkan mengenai penyakit katarak.
Katarak ialah penyakit di mana lens mata itu sudah pun mula rosak dan kabur dan tidak boleh digunakan lagi. Jadinya Abu Bakar Ar-Razi menggunakan prosedur di mana beliau menarik keluar lensa mata tersebut dan menukarkan kepada artificial lens supaya pesakit boleh nampak dengan lebih jelas. Itu saja daripada saya. Untuk tokoh seterusnya saya akan pass kepada orang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Anizah Syazwani daripada Guru Diploma Nursing Jun tahun 2020. Nombor matrik saya 0135701. Okey, pada hari ini berdasarkan slide yang dipaparkan di sini, saya akan menerangkan dan berbagi tentang seorang cendekiawan dan ilmuwan yang tersohor iaitu Ibnu An-Nafis. Seorang pakar yang banyak memberikan sumbangan dalam bidang-bidang perubatan. Siapakah Ibnu Nafis dan apakah sumbangan beliau? Diberi nama Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Al-Hazim Al-Qurashi atau lebih dikenali sebagai Ibnu Al-Nafis. Beliau seorang yang luas pemikiran, berfikiran kreatif dalam pendekatan mengenai ilmu anatomi jantung dan paru-paru, yang di mana telah menempatkan kedudukan beliau pada zamannya sebagai seorang tokoh kesejanaan Islam dengan kerjaya sebagai seorang doktor dan sering dilantik sebagai doktor peribadi para pemerintah dahulu kala. Okey, sumbangan beliau ini kepada pembangunan ilmu dan tamadun perubatan adalah sangat besar dan sangat hebat kepada dunia Islam pada dahulu kala dan juga sehingga kini masih dipraktikkan oleh para pakar-pakar perubatan. Baiklah, apakah sumbangan beliau dan apa yang perlu kita belajar sehingga beliau ini dinobatkan sebagai salah seorang tokoh yang tercatat sejarah tamadun di dalam tamadun Islam. Sumbangan beliau yang pertama adalah penemuan sistem peredaran darah kecil atau lebih tepat dikenali sebagai sistem sirkulasi pulmonari. Penemuan sistem peredaran darah ini bermula sebelum kemunculan Al-Nafis, di mana teori berkaitan sistem peredaran darah pada awalnya telah dikupaskan oleh cendekiawan lain iaitu Galen yang merumuskan pendapatnya pada abad kedua Masihi. Galen adalah merupakan seorang cendekiawan dan merupakan pakar perubatan Roman di dalam teori beliau telah membahaskan bahawa teori sistem peredaran darah yang melibatkan sistem vena adalah berbeza daripada sistem arteri. Ia juga menetapkan bahawa sistem ini adalah hanya bertemu apabila melalui liang-liang halus. Menurut Galen, darah di dalam jantung bercampur dengan udara untuk mencipta semangat dan seterusnya disalurkan ke tubuh badan manusia. Okay. Namun setelah kedatangan Al-Nafis yang memang tinggi kajiannya dalam pengetahuan anatomi jantung, beliau menyatakan bahawa sistem peredaran darah jantung yang melibatkan dua kawasan kiri dan kanan jantung tidak akan bertemu kerana struktur bentuk jantung yang mempunyai septum yang tebal dan takkan ditembusi seperti yang difikirkan oleh beberapa pihak cendekiawan lain seperti termasuklah Galen. Menurut Al-Nafis, jantung manusia memiliki hanya dua ventrikel dan di antara kedua-duanya tiada ataupun tidak terdapat apa jua lubang melainkan terdapat kecacatan kepada septum tadi. Okey. Al-Nafis juga menegaskan bahawa aliran peredaran darah adalah bermula daripada ventrikel kanan kepada paru-paru. Di dalam paru-paru, udara bertemu darah dan kemudiannya mengikuti arteri paru-paru. Arteri paru-paru lalu masuk ke dalam ventrikel kiri dalam jantung. Okey, di sini darah disebarkan ke seluruh badan atau lebih tepat terjadilah sistem sirkulasi pulmonari. Okay. Seterusnya, sumbangan terbesar beliau adalah beliau telah menerbitkan sebuah karya yang bertajuk The Commentary on Anatomy, yang di mana karya ini menekankan tentang peredaran darah tadi di dalam jantung dan paru-paru. Bukan itu saja, antara karya ataupun buku beliau yang masih digunakan pakai dan dipraktikan ilmunya adalah kitab Al-Shahmin fil Al-Ghalib yang berkaitan taksonopedia perubatan dan ada juga kitab Al-Muhazab yang menerangkan tentang perubatan mata dan juga Al-Risalah Al-Kamiliyah fi Al-Sirah Al-Nabawiyah yang membentangkan tentang berbagai kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Okey, bukan itu saja. Pelbagai sumbangan telah ditinggalkan oleh Al-Nafis dan tidak lupa juga Al-Nafis telah memberikan sumbangan beliau di dalam pembinaan sebuah hospital yang dikenali sebagai Al-Mansuri yang di mana hospital ini telah dirasmikan oleh Sultan Qalawun. Al-Mansuri atau lebih tepat dikenali sebagai Bimarstan Al-Mansuri merupakan salah satu hospital pertama yang menyediakan tempat dalam kadar-kadar 4,000 ke 8,000 orang pesakit. Bimarstan merupakan perkataan yang diambil dari Persian di mana Bimar bermaksud penyakit, Stan bermaksud tempat. Al-Nafis ataupun kita punya cendekiawan ini, beliau telah meneruskan kerjayanya di Al-Mansuri pada awal 30-an dan telah mengemukakan atau telah menerbitkan karya dan kitab-kitabnya seperti The Art of Medicine di mana dia punya karya The Commentary on Anatomy tadi, dan juga ada juga kebenaran tentang kepercayaan dunia dan The Avicenna Book yang berkaitan perubatan, di mana semua karya dan buku ini telah ditempatkan di hospital tersebut.
setelah kematian Ibn Nafis pada tahun 1288, beliau telah mendermakan rumah, klinik dan juga perpustakaannya kepada Amran Suri ini sebagai peninggalan beliau. Sesungguhnya Ibn Nafis adalah seorang ilmuwan yang banyak memberikan sumbangan kepada tamadun Islam dari segi perubatan dan juga ilmu lain seperti filosofi agama, sejarah dan juga tamadun dunia yang banyak dapat kita pelajari dan hormati. Okey, sampai di sini saja pembahasan saya dan kita akan teruskan dengan pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aizin Nadira, nombor matrik 0135702. Saya akan membentangkan tentang sumbangan perubatan bagi tokoh Al-Zahrawi. Nama sebenar beliau ialah Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Beliau dikenali juga dengan Abul Qasis dalam penulisan barat dan dianggap sebagai bapa bedah moden. Beliau dilahirkan pada tahun 936 Masihi di Zahra, Cordoba, ibu negeri Spanyol. Pelibatan beliau dalam bidang perubatan lebih tertumpu kepada bidang pembedahan di Spanyol pada abad ke-10. Al-Zahrawi sememangnya seorang pakar bedah yang dikagumi dan dihormati ramai. Ramai pesakit dan pelajar yang datang berjumpa dengannya untuk mendapatkan rawatan dan meminta nasihat. Antara pengalaman perbedahan yang telah beliau lakukan ialah termasuklah mengeluarkan batu karang, perbedahan mata dan juga perbidanan. Al-Zahrawi adalah seorang doktor bedah yang sangat masyhur. Karyanya bernama Kitab Al-Tasrif, iaitu satu ensiklopedia perubatan telah menjadi paduan bagi doktor pembedahan sepanjang abad. Beliau telah memberi penjelasan secara tersusun dalam perubatan Islam. Tulisan-tulisannya dilengkapi dengan ilustrasi alat-alat yang digunakan. Kitab Al-Tasrif ini dicetak pada tahun 1457 Masihi dan Yahudi dengan nama medical Vademecum. Bab berkenaan pembedahan dalam kitab Al-Tasrif ini adalah suatu tesis pembedahan berilustrasi yang pertama dalam ilmu perubatan. Buku ini mengandungi 3 bahagian, iaitu yang pertama berkenaan dengan pembekaman, iaitu mengeluarkan darah bagi penyakit apoplexy, iaitu penyakit yang menghilangkan deria disebabkan oleh pecahan urat darah di otak. Bahagian yang kedua pula berkenaan dengan pembedahan yang dibuat dengan pisau belah atau dipanggil sebagai scalpel dan pembedahan mata dan mulut. Dan bahagian yang terakhir iaitu bahagian ketiga, pembedahan bagi pelbagai bentuk pecah tulang dan terselip dan berkaitan dengan kelahiran anak. Beliau juga telah memperkenalkan 150 alat pembedahan termasuklah alat obstetrik dan juga alat pergigian. Al-Zahrawi juga adalah seorang ahli kimia ubat. Beliau telah memberi sumbangan yang banyak terhadap bentuk ubat atau dos, teknik dan juga alat penyediaan ubat. Sebagai contoh, ia berkenaan dengan anestesia. Ini satu perkara yang dianggap sebagai pertemuan baharu dalam bidang ilmu perubatan. Sebelum pembedahan, mereka akan memberi ubat dadah yang dibuat daripada pokok darnik hingga menyebabkan pesakit itu pingsan sebelum mereka melakukan pembedahan. Kesimpulannya, Al-Zahrawi seorang saintis Islam terhebat yang banyak meletakkan asas dalam bidang perubatan. Beliau bukan sahaja hebat dalam perbedahan, malah juga dalam beberapa bidang lain. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Daini Nasuha binti Abdullah dengan nombor matrik 0135700 akan membuat sedikit rumusan tentang sumbangan Islam dalam bidang perubatan. Sedikit rumusan dari saya, umat Islam telah memberikan sumbangan yang berkesan dalam memantapkan bidang perubatan yang meliputi oftalmologi, farmasi, farmakologi, perubatan internal, pembedahan dan sebagainya. Bidang oftalmologi adalah cabang ilmu perubatan yang berkaitan dengan mata. Dalam bidang ini, sarjana dan juga tokoh perubatan Islam telah memberikan sumbangan yang cukup penting. Antara tokoh-tokoh oftalmologi Islam yang terkenal ialah Al-Haytham. Antara kitabnya yang penting yang berkaitan dengan oftalmologi ialah kitab Al-Manazir yang membincangkan perkara-perkara asas mengenai mata. Al-Razi juga merupakan seorang tokoh oftalmologi yang penting. Beliau telah mengarang sebuah kitab Al-Ash Maqalat fi Al-Ain yang merupakan buku oftalmologi yang penting dan berpengaruh. Tamadun Islam juga telah memberikan sumbangan yang besar dan penting dalam bidang farmasi. Hasan Kamal dalam karya besarnya Encyclopedia of Islamic Medicine yang diterbitkan pada tahun 1975 telah menguraikan sumbangan umat Islam dalam bidang farmasi, iaitu melibatkan proses dan penyediaan ubatan yang lebih maju dan baik. Bidang farmakologi adalah sebuah bidang yang mengenai pembuatan ubat. Sarjana dan juga tokoh perubatan Islam telah berjaya mengenal pasti pelbagai jenis ubat dari sumber yang bermacam-macam, khasiat serta keburukan atau kesan sampingannya. Kejayaan umat Islam dalam bidang ini dapat dilihat melalui hasil penulisan dan juga penemuan mereka yang begitu banyak dan berkualiti dalam bidang ini. Dalam bidang perubatan internal, umat Islam telah berjaya memberi sumbangan yang berkaitan dengan kejayaan menemui dan mengenal pasti pelbagai jenis penyakit dalaman manusia. Antara kejayaan besar yang telah dicapai ialah kejayaan Ibn Sina yang berjaya mengenal pasti penyakit kencing manis. Beliau juga telah menemui tanda-tanda yang tepat bagi mereka yang menghidapi penyakit tersebut. Tokoh perubatan Islam turut memberikan sumbangan dalam bidang pembedahan. Mereka membincangkan teori dan amalan pembedahan yang cemerlang dan terkini pada zaman tersebut. Al-Zahrawi sebagai contoh
adalah seorang tokoh perubatan Islam yang terkenal yang juga telah mengarang sebuah buku yang amat berharga dalam bidang perubatan, iaitu Al-Tasrif yang membincangkan perubatan dan pembedahan. Beliau juga telah memperkenalkan sejumlah peralatan yang sangat penting digunakan dalam pembedahan. Tokoh perubatan Islam juga telah berjaya memperkenalkan kaedah-kaedah baharu seperti teknik sterile dengan menggunakan alkohol atau pembakaran dalam bidang ini. Akhir kata, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang perubatan ini. Tokoh-tokoh perubatan Islam dan hasil karya mereka telah sangat berpengaruh serta menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di seluruh dunia, termasuk juga Barat dan Eropah. Hal ini tetap akan menjadi sejarah penting dalam bidang perubatan sehingga ke masa kini. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.